nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ugut dan sogok, Muhyiddin patut cermin diri. Ugut dan sogok, Muhyiddin patut cermin diri. Itu kata siapa? Puan Zarkarshi. 10 November, Malaysia kini. Seorang pemimpin UMNO meminta supaya pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin supaya mencermin diri sendiri sebelum beliau mendakwa kononnya 4 ahli parlimen bersatu ini yang telah menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diugut dan disogok. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO iaitu Muhammad Puan Zarkarshi membangkitkan pertanyaan kepada Mahyadin Mak Yassin, bekas Perdana Menteri itu, siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok? Siapa? Cermin diri sebelum cakap. Sekarang trending SD. SD maksudnya sedar diri. Muhyiddin patut cermin diri katanya. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok? Semua ahli parlimen UMNO yang keluar parti pada tahun 2018 yang lalu dan telah masuk 2019 telah jadi menteri. Kata beliau, semua dapat jawatan. Tok Pa iaitu Mustafa Mohamed, Dr. Latif Ahmad, Iqmal Hashim Abdul Aziz, Mas Ermiyati Samsudin, Hamzah Zainuddin, Dr. Nur Azmi Ghazali dan Sabudin Yahaya. Semua dapat jawatan. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Tengku Adnan Mansur, Ahmad Zahid Hamidi, Syaril Samad, Aziz Rahim, mereka pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Itu kata Puan Zarkarshi. Kemudian kata Puan Zarkarshi lagi, tanyalah kepada Tok Pa dan Hamzah Zainuddin, kenapa lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri. Katanya dalam satu hantaran Facebook pada hari ini. Kata mereka tak bermaruah. Yang sekarang sokong Anwar itu kata tak bermaruah. Kenapa yang dulu ini bermaruah? Hamzah Zainuddin kena jawablah. Jawab, jangan tak jawab. Tok Pa, sila jawab. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata, Bersatu akan membuat laporan polis dan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam masa terdekat berhubung tindakan 4 ahli parlimennya yang telah menyokong Anwar. Muhyiddin berkata pihaknya mendapat maklumat bahawa adanya terdapat unsur ugutan serta sogokan bagi menarik ahli parlimen supaya memberi sokongan. Presiden Bersatu itu berkata pihaknya telah pun mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimennya untuk menyokong kerajaan perpaduan. Katanya kita sudah kumpulkan semua maklumat. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gua Musang, iaitu dia beritahu dalam mesyuarat Bersatu Kelantan yang lepas dia dapat tawaran di waktu itu dan dia menolak semuanya. Tapi 3 hari selepas itu dia umumkan keputusan sokong sana kerajaan. Dan kita syak ada perkara-perkara berlaku yang mungkin melanggar undang-undang dan data ini kami akan kumpul. Katanya kepada pemerintah selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada waktu itu. Jadi sekarang Muhyiddin kena jawab pula dakwaan daripada Puan Zarkarshi ini, yaitu ugut dan sogok. Muhyiddin kena patut cermin diri dulu sebelum berkata apa-apa. Dia siap pula senaraikan nama. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ini iaitu Puan Zarkarshi siap memberikan nama lagi untuk ditanya. Pertama, dia bagi nama Tok Pa, Mustafa Mohamed. Kedua, dia bagi nama Dr. Latif. Ketiga, dia bagi nama Iqmal Hashim, Mas Ermiyati, Hamzah Zainuddin, Dr. Nur Azli dan Sabudin Yahya. Semua mereka dapat jawatan selepas sokong ikut Muhyiddin. Lepas itu, dia juga kata
Najib Razak, Kunan, Zahid Hamidi, Sahril Samad, Aziz Rahim. Pula semuanya diugut dengan puluhan tuduhan. Tapi mereka tak lari. Jadi itu kata buat Zarkasi. Malah dia suruh tanyalah pada Tok Padan Hamzah. Kenapa lari? Takut didakwa. Betul atau tidak? Kita tidak pasti. Tapi itulah yang disebut oleh Puat Zarkasi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Seperti yang kita ketahui, pengerusi, presiden daripada Parti Muda sendiri, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, telah meletakkan jawatannya sebagai presiden parti. Maka dengan itu satu artikel daripada Sahabuddin Hussein sangat pedas, sangat tepat sekali. Syed Saddiq habis, Muda pun habis. Kerana apa? Muda sangat bergantung kepada Syed Saddiq. Tanpa Syed Saddiq, seolah-olah dah tak adalah bersatu pula Muda. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman semalam dihukum penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta. Dan jika gagal pula, Syed Saddiq akan dihukum penjara 4 tahun lagi sebagai gantinya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kerana itu, setelah bercerita dengan kawan sebentar tadi di kedai kopi, mereka kata, kerana Mahathir sekarang tak ada parti, apa kata Muda untuk mengambil sahaja Mahathir sebagai ahli presiden Parti Muda? Mereka kata, kan dulu pernah ada ura-ura kabar angin kononnya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini adalah anak didik kesayangan Mahathir. Itu ura-ura cerita-cerita dulu. Jadi apa salahnya, kata mereka, kalau itu memang benar, apa salahnya Mahathir selamatkanlah Muda ini dan jadilah presiden muda, jadilah parti tua. Jadilah parti tua, apa bukan muda sudah, itu jadi parti tua. Walaupun begitu, saya sebagai pemerhati politik Malaysia, saya membantah cakap kawan saya itu. Kerana saya tidak bersetuju kalau Mahathir jadi presiden muda. Namanya pun muda. Mahathir dah tua, tak boleh. Saya harap Parti Muda tidak terperangkap dengan keadaan, tidak terperangkap dengan situasi teruk ini, yaitu tidak berpresiden, sehingga menjadi menjadi panik dan tiba-tiba mengambil Mahathir menjadi presiden, sebab tidak sesuai. Namanya muda, orangnya mesti muda, bertenaga kuat, masih lama untuk hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah pendapat anda? Perlukah Mahathir bersama dengan Muda? Jika sebelum ini beliau mencipta sejarah sebagai pemimpin termuda dilantik sebagai menteri penuh, kini satu lagi sejarah diciptanya, yaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini. Seiring dengan hukuman yang diterimanya, bekas Menteri Belia dan Sukan itu terus saja mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Presiden Muda. Tindakan Syed Saddiq itu sekurang-kurangnya harus diberi pujian lah, kerana beliau tidak menjadikan kedudukannya sebagai ketua parti itu sebagai perisai bagi dirinya, daripada sabitan bersalah yang diputuskan oleh mahkamah terhadapnya. Bagaimanapun, dua persoalan yang ada di hadapan selepas ini adalah apakah nasib Muda dan apakah Syed Saddiq masih ada masa depan dalam politik negara Malaysia moden ini. Imej dan pengaruh Muda kalaupun tidak 100%, tetapi sebahagian besarnya adalah kerana Syed Saddiq. Tanpa beliau mengemudi parti, ia tidak mungkin mampu ke mana-mana. Apatah lagi pimpinan yang mengambil alih jawatan Syed Saddiq ialah Amira Aisyah Abdul Aziz, timbalan Presiden Muda sekarang ini. Amira Aisyah tidak cukup dikenali, tidak cukup wibawa, bahkan tiada aura seperti Syed Saddiq. Dengan pengunduran Syed Saddiq ini, Muda akan menjadi parti yang tiada lagi masa depan, akan habis begitu saja. Berkaitan dengan Syed Saddiq pula, walaupun beliau akan membuat rayuan, tetapi berdasarkan fakta mahkamah, kes beliau adalah kes yang jelas, mudah dan straightforward. Untuk lebih mudah memahaminya, ia hampir sama dengan kes SRC International
yang dihadapi oleh Najib Razak. Jika dalam kes Najib, sejumlah wang didapati dimasukkan ke akaun bank pribadinya, dalam kes Syed Saddiq pula, sejumlah wang dipindahkan ke akaun ASB miliknya. Dengan sedemikian, keberangkalian untuk Syed Saddiq dilepaskan daripada mahkamah rayuan oleh hakim-hakim yang bijaksana adalah tipis sekali. Begitu juga dengan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan nanti. Dengan arti kata lain, teramat sukar bagi Syed Saddiq untuk mengelak penjara sebagai destinasi dalam leluhur hidupnya. Beberapa tahun dihukum penjara, disebat dan didenda berjuta-juta, Syed Saddiq akhirnya akan kehilangan upaya untuk terus menggilap masa depan dalam dunia politik selepas ini. Senang cerita, Syed Saddiq akan habis dan Muda juga akan habis. Perlukah Mahathir selamatkan Muda? Kita lihatlah nanti. Dan apa pula tindakan daripada Muda? Bye-bye.